Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Dzalikal kitab. La raiba fihi. La raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, surah Al-Baqarah. Kita ni surah Al-Baqarah ialah surah yang kedua. Surah pertama Fatihah. Surah kedua ialah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni ada 4 prinsip utama. Dia ada 5 surah. Dia ada 5 surah sama sekali. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. 5 surah ni ada 4 perkara yang serupa. 4 perkara yang serupa dalam tu. Iaitu pertama sekali ialah tauhid. Ayat-ayat berkenaan tauhid. Yang kedua, ayat-ayat berkenaan dengan risalah, hukum hakam. Risalah, hukum hakam. Yang ketiga, ayat-ayat berkenaan dengan infak. Yang keempat, ayat-ayat berkenaan jihad. 4. 5 surah ni 4 perkara ni ada belaka. 5 surah ni 4 perkara ni ada belaka. Cuma beza ni antara surah-surah 5 ni ada di penekanan. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni ialah surah yang terpanjang sekali dalam Quran. Ia adalah berkenaan dengan Yahudi. Nak kena Yahudi, juzuk pertama. Nak kena Yahudi, juzuk pertama. Ali Imran nak kena Kristian. An-Nisa nak kena musyrikin. Ali Imran nak kena berkenaan dengan Kristian juga. Kristian. Ali Imran berkenaan dengan Kristian. Ada juga sikit-sikit tentang Yahudi. Lepas tu surah Al-An'am musyrikin. Di celah-celah tu ada berkenaan dengan munafik sikit-sikit. Jadi Al-An'am, di surah Al-An'am 4 perkara. Musyrikin ada sebut, munafik ada sebut, ahli kitab Yahudi dengan Kristian ada sebut. Jadi semua 4 perkara. Jadi kita nak tafsirnya surah Baqarah ni ialah tafsir bagi
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Tuhan murka, iaitu Yahudi dan musyrikin. Jadi tafsirnya ialah surah Baqarah. Nah, jadi dalam surah Baqarah juga ada berkenaan dengan kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi. Beberapa kan Nabi ada dalam surah Baqarah. Baik, surah ni ada 2 juzuk setengah. Panjangnya 2 juzuk setengah. Ayat yang terpanjang sekali adalah surah ni. Satu muka surat. Ayat terpanjang sekali. Bukan ayat hutang pula tu. Hutang pula. Bukan ayat hutang pula. Bukan ayat dengan agreement hutang. Tu ya, satu muka surat. Nak cerita bukan ayat dengan perjanjian bila berhutang. Satu muka surat. Sunnah ya pula tu. Bukan benda, bukan wajib-wajib apa, sunnah ya. Tapi ditekan. Sebab rusaknya hubungan kerana hutang. Lagi dalam ni ada cerita-cerita pelik. Dalam ni ada cerita-cerita pelik. Dan ada cerita-cerita mukjizat. Tapi juzuk pertama surah ni ialah berkenaan dengan Yahudi. 20 ayat pertama surah ini ialah berkenaan dengan umum manusia. Orang beriman dengan orang munafik serta orang musyrik. 20 ayat pertama. Jadi kita malam ni 20 ayat pertama. Sampai habis ni 20 ayat. Nah. Baik. Maksud surah ni ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksud surah ni ialah Allahu la ilaha. Allahu la ilaha illahu. Itu maksudnya. Allahu la ilaha illahu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tu. Jenis tu. Nah. Baik. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 3 huruf yang tak tahu makna apa. Jadi dalam surah ni ada perkara yang kalau siapa-siapa tanya siapa-siapa pun tak tahu. Jadi kita mula surah ni dengan tak tahu apa-apa nak beritahu. Melainkan ayat yang berikut, ayat muhkam yang berikut, ayat yang jelas. Zalikal kitab. Inilah dia kitab. Biasanya ustaz-ustaz ni dia huraian panjang ni, bahasa ni muqaddimah Biasanya muqaddimah ni satu muka surat ni saya belajar ni macam sekali. Tapi kita buat reka-reka sajalah. Sekali sama muka surat ni. 5 ayat. Sekali. Tapi kita beritahu reka-reka sebab kita belajar dah ni. Nah, kita belajar dah di tempat-tempat lain ayat yang sama. Zalikal kitab. Inilah dia kitab Quran. La raiba fi, yang tidak ada ragu dalamnya. Yang ragu tu orang Eka, tak ada apa-apa. Dalam Quran ni tidak ada ragu. Tidak ada keraguan pada Quran tu. Yang ragu tu memang Eka dah. Zalikal kitab la raiba fi. Inilah dia kitab la raiba fi, tidak ada ragu dalamnya. Jadi bagi yang ragu tu dia tak baca. Hudan, dalamnya ada petunjuk. Dalam kitab ni. Kitab ni surah ni. Kitab ni surah ni. Zalikal kitab. Inilah dia kitab surah ni. Surah ni. Ada 2 makna, satu Quran, satu lagi surah ni. Surah Baqarah ni. Kitab tu surah Baqarah ni. Hudan, dalam surah Baqarah ni ada petunjuk. Sekiranya awak belajar. Lil muttaqin, khas bagi orang takwa ya. Kalau orang tak takwa, hudan tu tak nampak. Tak nampak di celah mana. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang orang bertakwa tu ialah
alladzina yu'minuna bil ghaib, ialah orang-orang yang beriman dengan gaib. Dengan gaib ni sini yaitu Allah Ta'ala yang gaib, tak nampak tengok. Dia percaya pada Allah yang dia sendiri tak tengok pula lagi. Nah, dia percaya pada surga neraka dia sendiri pun tak tengok. Dia tak percaya pada malaikat, percaya pada jin, setan, apa semua tu, walaupun dia tidak nampak tengok. Dia percaya ada alam barzakh walaupun tak nampak tengok. Maka lawan bagi gaib itu ialah orang-orang yang ingkar dengan gaib, iaitu orang-orang yang seru perkara-perkara gaib dalam gaib itu. Misalnya macam talqin, seru orang mati, syirik pada Allah. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan sembahyang. Ia mendirikan salat. Mendirikan salat dia start gini nah, dirikan salat, aqimus shalah ke yuqimuna shalah tu. Maknanya start daripada mandi daripada bersuci, daripada najis. Kemudian mandi junub, haid, nifas. Mandi seperti mana Nabi ajar, tidak membazir air. Lepas tu berwudu seperti mana Nabi ajar, tidak bazir air. Lepas tu solat seperti mana Nabi ajar. Dan solat orang yang lelaki ialah di masjid, baru dipanggil wa yuqimuna shalah. Komplit yang tu, maka solat tu jadi khusyuk. Kalau tak khusyuk, mana-mana ambil wuduk bazir air ke, bersuci bazir air ke, mandi junub bazir air ke, sah tapi bazir air. Bila bazir air, maka solat tu jadi tidak khusyuk. Maka pokok ahli Jahmiyahnya kata, ustaz macam mana nak khusyuk tak ada doa ke? Dia sebenarnya bila bersuci dengan cara yang betul, mandi junub, mandi haid, nifas apa semua dengan betul, ambil wuduk dengan betul, iaitu tidak apa, tidak apa panggil, tidak bazir, sembahyang solat pada waktunya, berjemaah, maka orang tu khusyuk. Ada tak khusyuk tu tak betul, ada tak betul, tauhid dia tak betul ke, ataupun memang bazir, ya, bazir air. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami beri kepada mereka itu, yunfiqun, mereka infakkan balik untuk manusia dan untuk sebab agama dia, untuk perbesarkan agamanya. Dia guna duit dia tu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada kamu. Sini sahabat Nabi. Ayat ni sahabat Nabi, itu di situ sahabat kan? Sahabat Nabi. Ya, orang yang mula-mula ni sahabat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini Quran. Ma situ rujuk pada Quran. Wa ma unzila min qablika, dan kitab yang diturunkan sebelum pada kamu, wahyu yang turun sebelum kamu, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Tiga. Taurat, Injil, Zabur. Wa ma unzila min qablika, dan wahyu yang diturunkan daripada sebelum pada kamu, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Iaitu siapa dia orang ini? Orang ni siapa dia ni? Yahudi dengan Kristian. Sahabat Nabi yang mula-mula sekali, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, iaitu orang-orang yang beriman dengan Quran yang diturunkan kepada kamu. Dia tak ada beriman dengan kitab lain sebelum pada itu. Dia beriman terus dengan Quran. Itu sahabat Nabi. Wa ma unzila min qablika, dan orang-orang yang diturunkan wahyu ya, dan wahyu-wahyu yang diturunkan sebelum pada kamu, iaitu orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan sebelum pada Nabi Muhammad, iaitu Taurat, Injil, Zabur, iaitu Kristian dan Yahudi. Juga mereka ni masuk ni wabil akhirah, dan mereka tentang hari akhirat, mereka yang turun ke dia ni,
iaitu Taurat, Injil, Zabur tu, hum yuqinun, mereka juga yakin dengan hari akhirat. Jadi sahabat Nabi ini ada dua jenis. Satu, ori masuk Islam sekali dengan Nabi lah, apa terima Quran tu. Yang kedua, orang-orang ahli kitab yang masuk Islam dengan Nabi. Nah, wa ma unzila min qablika, iaitu sini sekarang ni gini. Sekarang ni ada orang Kristian masuk Islam ke? Ni ayat ni. Orang Islam, orang Kristian masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam. Ini ayat ni. Macam kita ni, kita terus terima Quran. Kita ni orang yang terus terima Quran. Orang Kristian dia terima kitab Injil dulu. Dia percaya dengan kitab Injil dulu. Maka siapa-siapa orang Kristian atau Yahudi yang masuk Islam, maka ni orangnya, ni ayatnya. Wabil akhirah, dan mereka tentang hari akhirat, hum yuqinun, mereka yakin sungguh akan ada, apa telah ada. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, ala hudam min rabbihim, memang di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Mereka ni orang dapat petunjuk dah ni. Orang dapat petunjuk dah. Wa ulaika, dan orang-orang yang bersifat seperti ini, humul muflihun, adalah mereka yang berjaya sungguh, beruntung sungguh. Itu dia. Innal ladzina kafaru. Keluar dah cerita orang kafir dah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir sini engka ni engka habis dah ni. Mana dia tidak akan terima orang Islam ni, engka tu. Engka yang sudah Tuhan tetap dah. Engka ni engka 100% dah ni. Engka sempurna. Iaitu Tuhan kau cimatilah ke hati dia. Sawa'un alaihim, sama saja kata mereka. A'anzartahum, kamu beri ancaman pada mereka. Am lam tunzirhum, atau kamu tak beri ancaman pada mereka. La yu'minun, mereka tentu tak beriman. Kamu beri ke, kamu tabligh pada dia ke, kamu tak nak tabligh pada dia ke, dia tentu tak beriman. Tentu dah. Tak beriman. Sebab khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala telah kunci mati ke atas hati-hati mereka. Kunci hati, iaitu kunci hatinya ialah hidayah senantiasa ada ni. Hidayah senantiasa ada. Nafsu senantiasa ada juga, duduk sekali. Nafsu nak pilih yang buruk, duduk sekali. Tetapi kunci sini ialah dia tidak akan terima hidayah tu. Dia akan pilih nafsu dia. Dia tak nak pilih tauhid ni. Dia nak pilih nafsu dia. Dia tahu ada hidayah tu, tapi dia tidak pilih. Dia nak ke yang nafsu dia. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala kunci mati ke atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan ke atas telinga-telinga pendengaran mereka. Pendengaran sini ialah dia tak mau belajar, tak mau dengar siapa dia nak cerita tentang kamu. I don't want to hear, dia kata. Tak mau dengar. Wa ala absarihim, dan ke atas penglihatan mereka. Ayat Quran ni bila dia tengok, dia tak nak baca. Dia terjemuh, tak nak baca. Tak nak baca. Ghisyawatan, dalam keadaan tertutup. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar nak diberi besok di akhirat. Ayat ni akhirat, belakang. Khatam Allah tu ayat dunia, perkara dunia. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, ada di antara mereka ni, manusia ni,
may yaqulu amanna billah. Mereka ada orang tu yang berkata sini dengan lidah, tidak dengan hati. Amanna, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Dia kata mulut ya. Mulut saja kata, tapi hatinya wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka bimu'minin, dalam golongan orang beriman. Dalam golongan orang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka nak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, dia nak tipu Allah. Pasal dia cakap mulut, munafik ni. Ni sifat munafik. Ayat ni munafik. Yukhadi'un Allah, mereka nak tipu Allah. Dia sembahyang, dia puasa, tapi tauhid tak tahu ke mana. Walladzina amanu, dan dia nak tipu orang-orang beriman. Pasal kan bila jumpa kat assalamualaikum, main lagi ni, jumpa assalamualaikum, cakap Islam, tuannya tak nak. Hati tak mau. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka nak menipu illa anfusahum, mereka nak tipunya diri sendiri. Mereka nak tipu diri sendiri ya. Illa anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan tidaklah mereka sedar mereka tu tipu diri sendiri. Sebabnya ialah fi qulubihim maradun, dalam hati ada penyakit. Penyakit apa ni? Buruk sangka pada Allah. Penyakit ialah buruk sangka pada Allah. Penyakit itu. Jadi buruk sangka pada Allah, ada dua orang ustaz. Ya saya tanya. Satu ustaz kata buruk sangka pada Allah ni adalah munafik. Satu ustaz lain kata buruk sangka pada Allah ni kufur dah. Saya pula berdasar pada dua orang ni saya setuju dengan pendapat fi qulubihim maradun ni, dalam hati ada penyakit buruk sangka ni pada Allah tu kufur dah. Sebabnya kalau munafik dia asfal di nar, bawa pada neraka dah. Tak keluar dah daripada neraka ni. Mana dua-dua ni kafir, dua-dua. Buruk sangka ni kufur. Jawab dia. Munafik tu bunyi molek, tapi bendanya kufur. Jadi saya fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, dalam hati mereka buruk sangka pada Allah, kufur pada Allah dah. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambah bagi mereka tu penyakit lain, iaitu kafir. Penyakit kekufuran. Apa saja kufur. Asalnya dia buruk sangka pada Allah. Doa saya ni Tuhan akak lah. Saya doa dah ni tapi tak. Lepas tu dia pun minta tolong Pak Imam, Ustaz. Laksana jadi. Awak tadi nampak ragu-ragu, tapi bila suruh tu tak ada perantara dah habis. Penyakit yang sebenar. Walahum azabun alim, bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dulu tolak ayat Quran. Dusta pada mengesakan Allah. Dusta pada esakan Allah. Ini pula dikata lagi, wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati pada mereka,
la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan atas bumi, iaitu jangan kamu buat syirik atas bumi. Berhenti buat makhluk tu, berhenti, jangan buat syirik pada Tuhan atas bumi ni. Mufsidu sini, la tufsidu ni melampaui batas. Melampaui batas ialah buat syirik pada Allah atau bid'ah pada agama. Qalu, mereka kata, innama nahnu muslihun, kami ni sebenarnya sekali orang buat baik. Kau awak rasa dia buat apa? Dia buat molek, dia rasa dia buat jahat ke? Buat molek, silaturahim ke dia tak? Bukan gitu. Buat molek molek. Ada ya hadis-hadis ada, cuma saya tafsir gitu. Daripada kefahaman apa kita ngajar cak kali kan. Kefahaman yang kita belajar ngajar cak kali. Mana ada sini ada satu orang yang ya dia ni jahat. Lalu orang nasihat pada dia, janganlah buat jahat dalam bumi. Dia kata dah, dia buat baik. Buat baik. Bid'ah apa semua, semua buat baik lah tak? Ha? Silaturahim kan? Kata silaturahim. Memang buat baik silaturahim ni. Ala, ketahuilah, innahum, bahawasanya mereka itu humul mufsidun, mereka itulah sebenar orang yang buat kerosakan, buat syirik. Walakin la yashurun, sedangkan mereka tak sedar mereka buat syirik kepada Tuhan. Ni masalah. Ni masalah besar sekali ni. Aduh, hai. Wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati lagi pada mereka, aminu, berimanlah kamu, kama amanan nas, seperti mana berimannya sahabat Nabi. Ni sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi beriman kan? Jadi dia di Madinah tu, ayat ni tu mak Madinah. Jadi orang nasihat pada dia, berimanlah, jangan main-main lah, ikut sepanjang Sayyidina Umar tu, Sayyidina Bakar tu, Sayyidina Ali tu, Sayyidina Husain tu. Apa? Sayyidina Ali ke, siapa ke? Nah, sahabat-sahabat Nabi. Mereka berkata, qalu, mereka kata, anu'minu kama amana sufa, patutkah kami beriman seperti mana beriman orang bodoh-bodoh? Allah, orang bodoh tu mari belajar tahu. Sufa situ bodoh. Patutkah anu'minu kama? Patutkah? Patutkah kami beriman? Oh, itu dia. Kama amanas sufa, seperti berimannya orang bodoh-bodoh. Maka Allah jawab, ala, ketahuilah, innahum, bahawasanya mereka sebenarlah humus sufa, adalah mereka yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tak tahu mereka tu bodoh. Awak tengok orang kafir tu, dia semua berhala tu. Awak tu tengok orang yang buat molek tu, tidak nampak bodoh. Bila kita ganti nampak bodoh belakang. Betul tak? Nampak bodoh ya, orang semai ajak kan? Allah bodoh je, lah. Macam Hindu buat ni. Tidak ada, kau dulu nampak molek dah. Tapi bila nampak bodoh je. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tak tahu mereka tu bodoh. Dia tak tahu dia tu bodoh. Tu masalah besar tu. Kalau tahu bodoh senang. Kau macam mana saya kata? Kalau tahu bodoh senang. Ini tak tahu, bodoh tu tak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu, mereka kata, amanna, kami beriman. Bila jumpa dengan orang belajar tafsir Quran, dia kata, oh, kami pun belajar juga. Saya suka beri contoh-contoh begini ya, malah dah baca hadis, mudah faham ni kali. Kalau buka hadis pun lebih kurang ni, kat mana ya? Nah,
Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu, mereka kata, amanna, kami beriman juga. Jumpa orang belajar tafsir, dia kata dia belajar tafsir. Kalau jumpa orang belajar hadis, dia kata belajar hadis kat dia. Saya pun belajar ya. Bila saya baca dalam internet. Tu dia. Marilah belajar, tak payah. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka balik jumpa dengan setan-setan mereka. Setan sini ialah guru-guru dia, ustaz-ustaz dia. Ni, dia bukan jumpa setan betul tu, setan manusia ni. Setan ni, syayatinihim ni ialah setan manusia. Guru dia, ustaz dia ke? Qalu, mereka kata ke ustaz dia tu. Dia kata ke ustaz-ustaz dia. Ustaz-ustaz dia ke, guru-guru dia ke, inna ma'akum, kami ni bersama, kita ni sama kata guru ni, sama dengan ustaz ni. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami ni pergi ke kelas dia tu nak mengejek-ngejek je. Dia kata gitu, nak ejek-ejek, mustahzi'un, nak ejek-ejek. Dia tu mari dengan nak ejek dah. Saya bimbang ni mari mula mari, sekali mari, dua kali mari, lepas tu hilang. Bimbang benar buat tu. Mari sekali, dua kali tak ada. Tu bimbang benar. Pasal kita tanya tu muka tu keruk dahi. Macam umur 60 gitu. Bila kita tanya tu, dahi tu macam umur 60, keruk kan. Keruk dahi tu. Allah yastahzi'u bihim, Allah Ta'ala lah yang mengejek-ngejek mereka. Wa nabudduhum, dan Allah Ta'ala membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, bengong dalam kebingungan. Wa yamudduhum, Allah Ta'ala membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan. Ya'mahun, buta hati. Buta hati ataupun dalam keadaan bengong. Bila dia mari dengar kan dia jadi bengong gitu. Dia mari dengar ya, kalau dia tak mari dengar tak apa, dia mari dengar. Apa dia bengong, rasa mata terpesir, tengok. Mula mengatuk, muak tak ada masa-masa tengok jalan. Tahu-tahu apa lagi kau sudah. Tadi lagi dah lagu tu. Ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda. Orang-orang yang sifat seperti ini ialah orang-orang yang jual kesesatan dia tu. Bukan jual, orang yang membeli. Orang yang beli kesesatan dengan jual petunjuk. Dia beli yang sesat, dia jual petunjuk dia. Petunjuk yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia jual, dia ambil sesat, jual. Dia beli kesesatan dengan jual hudan, dengan jual petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah beruntung perniagaan mereka, tidaklah akan beruntung perniagaan mereka. Wa kanu muhtadun, dengan sebab mereka tu tidak terpimpin. Ni contoh barangnya ada. Sedap ni. Ayat ni sedap dengar molek dah. Awak jangan tulis lagi, awak dengar dulu. Dengar ni. Ni ayat ni kena faham molek ni. Kalau tidak awak tak faham ni. Pasal ni peribahasa Tuhan ni. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Contoh bandingan mereka ialah seperti bandingan orang-orang yang
memasak api, pasang api, nyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, maka tatkala telah menerangi api itu sekitar zahaballahu binurihim, Allah Ta'ala akan melenyapkan dengan cahaya mereka. Allah Ta'ala melenyapkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah Ta'ala membiarkan mereka fi zulumatil la yubsirun, dalam keadaan kegelapan kerana tidak melihat. Tidaklah mereka melihat. Tak faham ni ayat ni. Kau faham? Tak faham. Dengar mana? Gini. Nak dengar ni dia bahasa sastra ni. Bahasa sastra yang dalam sikitlah. Mathaluhum, contoh bandingan orang bodoh lagu ni ialah kamathalil ladzi istauqada nara, ialah contoh bandingan satu orang nyalakan api. Dia gini, campfire tahu? Dalam gelap tu ada satu orang nyalakan unggun api. Falamma adaa'at ma haulahu, maka apabila telah menerangi sekitarnya, dia hanya tak nak masuk dalam. Dia tak nak masuk dalam kawasan itu. Dia tak nak masuk kawasan campfire. Nak duduk luar. Dia nampak orang duduk kat campfire tu. Maka dia berbalik tengok tempat gelap tu, nampak apa? Nampak gelap lagi? Tak ada nampak apa sudah. Zahaballah, Allah Ta'ala hilangkan. Allah Ta'ala hilangkan binurihim, cahaya mereka tu, dengan cahaya mereka tu. Wa tarakahum, dan Allah Ta'ala biarkan mereka. Lepas tu saya bercontoh pula lagi. Fi zulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, dan tidak, mereka tak dapat melihat. Mereka tak dapat melihat. Sebabnya mereka tak nak masuk mari dekat unggun api ni. Dia gini, ibaratnya gini, satu Nabi tengah nyalakan api, beberapa sahabat duduk keliling-keliling. Nah, jadi duduk keliling-keliling, jadi Nabi sedang mengajar, dia hanya duduk luar, duduk pula tempat gelap, dengar pun tidak. Nah, jadi dia duduk dalam kegelapan kerana mereka tak mahu. Oleh kerana tak mahu cahaya tu, maka Allah Ta'ala buang cahaya tu, tak mahu, tak bagi pada dia. Bila dia tak mahu masuk, maka Allah Ta'ala buang cahaya tu. Lala ni kita buat madrasah ni. Kita buat dah madrasah ni. Ya, api cahaya Quran ni sudah nyala dah. Dan ada dah yang belajar. Yang mana yang tak mahu mari tu, Allah Ta'ala cabut buat. Gitu. Dan biar dia dalam sesat dia. Zulumat sini syirik kufur, zulumat sini ialah syirik. Dibiarkan Allah Ta'ala biarkan mereka. Zulumat situ ialah syirik, kufur, bid'ah, apa yang mereka buat tu duduk dalam tu. Zulumat situ syirik, kufur. Ni kalau tak faham sini, tak boleh tulis tu lagi tu dah. Lepas tu pasal apa? La yubsirun, taklah mereka dapat melihat. Tak nampak melihat kebenaran. Kita buka dah. Kita buka dah. Ya Allah tak nak mari, tak apa pasal. Nak kata tak buka kan? Satu hal ni buka dah. Maka Allah Ta'ala kata, summun
jenis pekak. Tu dia. Jenis pekak. Bukmun, jenis bisu. Umyun, jenis buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tak dapat cari jalan kembali. Tidak kembali, tidak dapat kembali. Kembali sini, kembali pada tauhid lah. Tak. Jadi tadi ujung muka surat sebelah, dia kata khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Support ayat dah. Jadi oleh kerana nur iman ni sudah mari, Quran ni sudah mari dah. Ada dah ustaz main ngajarnya. Ajar hadis pun ada dah, mari dah. Buat dak juga ni. Ni buat dak juga ni. Hak saya bimbangnya ni. Hak saya bimbangnya ialah zahaballahu binurihim. Allah Taala hilangkan cahaya dia. Cahaya Allah Taala pada mereka tu. Cahaya apa sini? Cahaya iman. Cahaya iman, cahaya Quran tu. Cahaya Quran, cahaya iman tu. Cahaya Quran ataupun cahaya iman pada mereka. Dia buang hak tu, lepas tu dia bubus pula satu lagi. Wa tarakahum, dan Allah Taala biarkan mereka fi zulmatin, dalam syirik kufur, kegelapan syirik kufur. La yubsirun, tak dapat mereka melihat jalan kebenaran. Summun bukmun, jenis pekak, jenis bisu. Umyun, jenis buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat cari jalan kembali kepada mengesahkan Tuhan balik. Aku tak faham juga. Tuhan bagi contoh satu lagi. Aku tak faham juga. Tuhan bagi contoh satu lagi. Au qasayyibin minas sama', atau seperti satu hujan lebat. Hujan lebat yang turun daripada langit. Yang turun daripada hujan lebat, dia kata. Takut tak faham juga contoh sana ni. Tuhan kata gini, seperti satu hujan lebat yang turun daripada langit. Fihi, pada sebelum pada hujan turun tu, padanya, pada langit tadi, zulumatun, ada kegelapan, bukan? Kan sebelum pada hujan pagi dia gelap lah kan? Gelap, awan gelap. Waradun, lepas tu ada petir. Wabarqa, dan ada buruh. Mula-mula bunyi petir, lepas tu mula-mula petir tu kilat nyambar, pop. Lepas tu baru bunyi guruh. Taj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq iqih hadar al-maut. Maka mereka jadikan jari-jari mereka fi adhanihim, dalam telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, daripada suara petir itu, hadharul maut, kerana takut mati. Terus mudah lagi faham, tak faham lagi tu dah. Tak faham tak dah. Faham dah deh, tak faham lagi tu deh. Soalan. Au qasayyibin minas sama', atau contoh baringan seperti hujan lebat yang turun daripada langit. Sebelum pada hujan lebat tu, fihi, pada hujan lebat tu, pada awan tu, zulmat, ada kegelapan, gelap, langit menjadi gelap. Kemudian waradun, kemudian berlaku petir. Wabarqun, dan kemudian berlaku guruh. Gini, zulumat tu ialah syirik kufur. Syirik kufur bidah. Zulumat. Waradun ialah ancaman, adalah ancaman sekiranya engkar, jalan sekiranya terima. Pasal petir ni dia keluar cahaya satu, dia boleh bunuh orang satu. Petir ni dia keluar cahaya satu,
Satu lagi dia boleh bunuh orang. Kalau orang tu tak kena cahaya tu, tak kena peti tu, dia boleh guna manfaat cahaya tu, bukan? Iaitu peti tu ialah ancaman-ancaman yang mereka akan masuk neraka jika mereka teruskan buat. Zulumat ni ialah syirik-syirik kufur, syirik-syirik dan bid'ah. Syirik bid'ah. Yang penting sini ialah jika amalan itu diteruskan akan masuk neraka. Tetapi jika amalan itu berhenti bertobat, maka ada jalan keluar. Cerah. Itu dipanggil ra'dun. Wa barqun, di antara peti dengan guruh ni mana orang takut sekali? Nak dengar? Saya nak tanya awak. Peti? Dah guruh. Guruh. Peti tu dia pejam mata ya. Yang guruh tu dia takut ya. Pasal dia bunyi tergak. Pasalnya peti tu dia berlaku dah baru mari guru. Peti berlaku dulu baru mari guru. Pasal dia cepat cahaya lagi daripada suara. Jadi guruh tu ialah ancaman-ancaman yang daripada syirik kufur yang mereka lakukan, yang mereka tak mahu dengar. Dalam Quran ni ada ancaman dia. Dia buat gini syirik, buat gini, ni. Jadi bila bagi peti, pau peti tu, dia tunjuk situ ni tempat neraka atau ni tempat syurga nak pergi. Kalau awak tobat, syurga. Kalau awak tak tobat, neraka. Jadi guruh tu yang menyebabkan dia sakit tu, yang sakit kepala dia. Ambil dia pun letak jari. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharul maut. Terus dia letak jari-jari di telinga dia daripada takut dengar peti, kerana takut mati. Dia tak mau dengar kita beritahu tu hal syirik ke Tuhan. Dia tak mau dengar. Ni tutup telinga. Faham? Tak faham? Tak ada? Dia tutup telinga, dia tak mau dengar wahyu Allah Ta'ala ni. Tak mau dengar. Buruh tu ialah wahyu tu. Dalam wahyu tu ada peti. Dalam surah Quran ada peti juga. Oh, dia tak mau dengar. Oh, dengar sakit telinga. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Ta'ala meliputi ilmunya terhadap orang kafir. Macam mana keadaan dia bila dia dengar ayat Quran ni? Ni keadaan mereka apabila dia dengar ayat Quran. Keadaan mereka ni, keadaan bila dengar Quran, bila dengar ayat Quran. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir. Tu dia. Hampir-hampir saja kilat itu. Guruh tu. Hampir-hampir guruh itu. Yakhtafu absarahum. Peti. Nah. Barqu. Kilat. Peti satu, peti tu guruh. Ra'dun tu guruh, sorry. Ra'dun tu guruh. Barqun tu peti, guruh. Tukar. Ini barqun tu kilat. Takadul barqu, hampir-hampir kilat itu yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Pasal kilat ni bila dia mari orang pun tutup mata. Bila pai dengar tu kan, kilat tu bila kilat mari peti tu, bila mari dia tu jadi orang tutup mata. Hampir-hampir yakhtafu absarahum, hampir-hampir menyambar mata penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, setiap kali ditimpa kepada mereka itu kilat,
ditempa, disinari setiap kali. Masyaufi, mereka setiap kali bila petir mari dia cerah. Bila cerah tu masyaufi, mereka berjalan. Bila cerah dia berjalan. Pasal dia dalam keadaan gelap ni, gelap kan? Dia nak hujan ni gelap. Bila mari petir, pop petir tu, dia nampak cerah. Dia tu tempat dia pergi, dia nampak. Wa idza azlama, dan apabila jadi gelap balik, alaihim, gelap menimpa kata mereka, qamu, mereka senyap diri. Bila gelap mereka berdiri, maknanya senyap lah sini. Berdiri maknanya senyap. Walau sya Allah, dia gini lah. Setiap kali petir tu menyambar, dia berlari. Bila gelap, dia berdiri. Bermakna sini, Islam ni bila ada manfaat, dia ikut. Bila berkenaan dengan cerita-cerita tauhid apa semua, dia apa buat dah. Oh. Faham? Kau tak faham lagi? Bila ayat Quran ni kata kalau baca gini mudah rezeki apa semua, oh ikut. Bila nak kahwin ikut Islam, nak cerai ikut Islam, mati ikut Islam, masa biasa tak ikut. Nah. Oh. Apa dia? Dah masa Islam tu ada manfaat pada mereka, mereka ikut. Masa Islam tu tak ada nampak manfaat, tinggal. Dia kalau dia nak kahwin, kalau tak ikut Islam tak boleh kahwin. Maka Islam hari tu pakai baju Melayu hari tu. Maka apa dah dia? Dia bila Islam tak ada manfaat, dia ikut. Islam tak ada manfaat, tak ikut. Tapi bukan setakat itu saja sebenarnya. Iaitu apabila mari nak mengajar agama tu, maka dia mula tak nak ikut lah. Pasal tak nak faedah. Memang tak ada faedah. Kalau suruh mari panggil semaya ajak, barulah dia panggil untuk. Jadi kita ni dia panggil untuk semaya ajak lah. Ada manfaat lah pasal untuk baca doa untuk dia. Untuk biasa tak mahu je. Walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki, la dhahaba bi sam'ihim, nescaya Allah Ta'ala hilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia pekakkan telinga kan, tak boleh belajar kan, ataupun penglihatan, tutup mata tak nampak juga, tak nampak tauhid, sudah. Tapi Allah Ta'ala tak buat gitu, sehingga lah orang tu bertalu-talu lawan tu, barulah dia koci. Dia bukan koci sekali buat koci, dah. Kufur ni berlaku berulang-ulang. Tengok, walaupun Hindu tu duduk dalam kuil, tetapi kalau dia ada keinginan nak cari kebenaran, Tuhan buka juga. Masuk Islam juga untuk Sami tu. Tak. Tapi yang Islam dah ni yang pelik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala itu terhadap segala sesuatu yang lain itu maha berkuasa sungguh. Jadi maksud bagi surah ni ialah ayat ni, ayat 21, iaitu ya ayuhan nas, wahai manusia semua, ubudu rabbakum. Ayatnya ialah ubudu rabbakum. Maksud surah, sembahlah Tuhan kamu saja. Itu ya, ni dakwah surah. Ni dakwah surah. Satu ni ya.
Dakwah surahnya, ubudu rabbakum. Sembahlah, ibadatlah, berdoalah, berzikirlah kepada Tuhan kamu saja. Sebab alladzi khalaqakum, karena dialah Tuhan yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu boleh bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dia Allah Ta'ala lah yang menjadikan untuk kamu bumi yang terhampar. Firasya, terhampar, tetap tak gerak. Terhampar mana? Tetap tak gerak. Kalau dia bergegar ni sebulan sekali, tak apa dah ni. Acur bangunan ni. Sebulan sekali, kepala bumi. Nampak mana nampak? Lembur raya betul habis. Sebulan sekali je. Firasya wasama abina, dan langit itu dibina kukuh. Tak ada tiang, tak ada apa. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Ta'ala menurunkan daripada langit itu air hujan. Ya, kita dia. Fa akhraja, maka Allah Ta'ala keluarkan bihi, dengan guna air yang satu itu, pada bumi yang gersang tu, minat thamarati rizqan lakum, berbagai-bagai buah sebagai rezeki bagi kamu. Berbagai-bagai buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Oleh sebab itu, fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan bersama Allah Ta'ala itu ada sekutu, ada kosi juga. Andada, ada kosi juga, tandingan kosi atau bandingnya, ada serupa juga. Allah Ta'ala boleh buat ni pula ada boleh buat juga, tak boleh buat banyak, boleh buat sikit. Serupa, tak boleh belaka Tuhan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu Allah Ta'ala tak qasi dengan siapa-siapa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan sekiranya kamu ni dalam keraguan terhadap wahyu yang kami turunkan pada hamba kami Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, bawa mari satu surah seperti Quran tu. Wad'u syuhada'akum, ajaklah sekutu-sekutu kamu, min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu yakin Nabi Muhammad itu buat Quran, kamu pun boleh buat juga. Dan Nabi Muhammad manusia, kamu pun manusia, tentu boleh buat juga. Nah, in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu, maka jikanya kamu tak mungkin boleh buat. Wa lam taf'alu, dan sekali-kali kamu tak mungkin nak boleh laku. Fattaqun nar, maka takutlah kamu pada api. Allati waquduhan nar wal hijarah, di mana bahan bakarnya ialah manusia dan jin. Manusia dan batu, wal hijarah, batu. Uiddat lil kafirin, disediakan khas untuk orang-orang kafir. Specially created. Dia disediakan khas untuk orang kafir. Lil kafirin, li itu khas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung nanti kita sambung Malaysia. Minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa surna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Tutup.